Okey. Ni boleh nampak ni biji plum. Alright ya, biji plum. Okey. Okey. Biji plum ni duduk atas lantai, atas pasiak lah. Biji plum duduk atas tanah. Alright. Biji plum. Sebab dalam Quran tulis dalam Quran tulis manusia dahulunya satu umat, kemudian mereka berselisihan. Surah Yunus 10. Surah Yunus ayat 19. Okey, dulu manusia ni satu. Dia macam orang kata dia satu umat, kemudian mereka berselisihan. So hari ni kita nak cari balik satu jalan dia nama sedap, pen baru beli tadi. Jalan dia nama Tauhid. Sebab ni pen baru juga. Dia mata dia torium ni, mata torium. Sedap yang ni lagi. Tauhid. Okey, kita cari jalan Tauhid sebab dia minta kita bawalah keterangan bukti kamu sendiri, okey? So di dalam jalan Tauhid lah umat Muhammad ataupun umat-umat Nabi yang terdahulunya membawa Tauhid yang sama sebenarnya. So kita pecah jalan ni sikit boleh tak? Kalau kita kaji dalam surah Surah Anbiya ayat 24 tak salah aku. Lepas tu kita boleh rujuk juga dalam surah 51 ayat 8 yang mencerita tentang berbeza. Surah Anbiya ayat, mula kita cakap tadi apa tadi? Yunus surah ke-berapa? 10 kan? Ayat 19. Anbiya ayat ke-24 kot. Tak salah akulah. Lepas tu kita buka surah 51 ayat 8. Inilah surah Yunus 10 ni apa semua. Kalau kita nak buka bab Tauhid ni, kita nak pecah balik. Sebab kalau kita kaji surah Al-Hajj. Surah ke-berapa Al-Hajj? Surah 22 ayat 74. Okey. So mereka tidak mengenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. So hari ni kita buka jalan Tauhid. Alright, there we go. Okey, Tauhid kita kena buka cerita usul lah. Tapi cara lepas buka, lepas buka buah pelam. Biji pelam. Duduk atas tanah. Dah makan lah. Tapi bila kita pecah biji pelam tu, yang ni kita dapat dalam ni. Kita potong. Dalam biji yang kita potong tu, tak nampak. Ni saya biasa sembang dah, tetapi sebab ada orang Singapura kontak lepas minta buka bab usul untuk mengenal diri, untuk mengenal nak usul. So kita ada macam-macam. Nak kupas Alam Nur pun boleh, nak kupas Lahut, Jabarut, Maluku, perjalanan ni semua. Tapi lepas nak kupas tentang diri, okey? Yang faham lebih pada ni, Alhamdulillah. Sebab 4 tahun lepas tak boleh buka dalam-dalam sangat. Sebab cara buka yang macam ni pun orang hantar macam-macam. Orang kata macam-macam kat lepas. Sebab kaedah yang sebenar mereka ni tak faham. Lepas pun bukan buka rahsia Allah Ta'ala pun. Lepas buka bab-bab biasa aja.
Faham tak? Jadi mereka jenis nak hentam disebabkan ustaz-ustaz muda yang telah mencelakakan perjuangan lepat di dalam bercerita benda ni. Tapi kalau kita kaji dalam surah 6 Al-An'am ayat 124, mereka yang berpaling dari petunjuk akan dihimpunkan di dalam keadaan buta. Tapi buta di sini, buta di sana lah. Yang tu dia cakap lah. Dalam surah yang sama, surah 6 juga tak salah aku, ayat 125 apa rujuk, tengok dia ada sembang benda tu kan. Dan 1, 2, 3 pun ada juga cerita pasal petunjuk apa semua ni dalam surah Al-An'am, surah 6 tadi pun. Okey. Bila Allah Ta'ala berkata dalam surah 7 ayat 11, kami jadikan kamu membentuk rupa paras kamu, bermakna kita nak kenal lah, bermakna Allah Ta'ala itu telah mengenal wajah kita. Kita telah menghadap dia. Dari segi kaedah, dia kata dia menjadikan rupa. Sebab kita kena kenal kita, yang kita tu siapa dia. Tidak, tu baru tunjuk juga surah 3. Surah 3 ayat 6. Okey, surah 7 ayat 11. Okey, try rujuk lah benda tu. Okey, sekarang kita buka bab kulit ni ya. Tak ada apa ni aku tulis. Tak ada, kita tak nampak ranting. Tak nampak batang pokok. Tak nampak dalam ni daun. Tak nampak dalam ni putik bunga. Tak nampak dalam ni pucuk pokok. Tak nampak dalam ni akar. Tak nampak dalam biji ni. Apa lagi? Beritahu Mai kan? Beritahu Mai. Buah. Dalam biji ni juga kita tak nampak. Yang dikatakan sifat-sifat yang nyata ada pada pohon apa tu? Pohon apa aku nak sebut ni? Awak jadi payah. Pokok plum. Alright? Kita tak nampak apa yang kenyataan kita nampak pada zahir pokok plum ni, tak ada pun dalam biji ni. Sebegitulah juga bila kita waktu Adam dijadikan, semua diperintahkan sujud. Hanya iblis saja yang tak mau sujud. Yang tu kita boleh rujuk dalam surah ni jugalah, surah 7 ayat 11. Yes, dalam surah tu. Okey. Surah Anfal. So, pokok ni dalam biji ni, okey, dalam biji ni tak ada apa yang kita boleh tengok kenyataan pada pokok ni. Kulit pokok, batang pokok tak ada dalam biji. Apa semua tak ada. Yang seperti kita cerita tadi, tak ada. Tetapi dalam sebiji ni ada berjuta-juta pokok plum. Sebab ini boleh dicontohkan setitis air mani. Dalam tu ada billions of. Faham tak? Itu sebab bukan semua yang mani boleh jadi baby. Dia terpilih. So, kalau pokok biji plum ni terpilih, yang pertama sekali dia perlu keluar adalah akar dia. Kat atas tanah ni, akar dia. Bila dia keluar akar dia, baru dia keluar sini pucuk dia, pokok dia, tunas. Dia keluar tunas. Bila tunas ni lagi dia nak naik, bermakna lagi akar kena keluar. Lagi dia nak naik, lagi akar kena keluar. Lagi dia nak naik, lagi akar nak keluar. Lagi besar dia, lagi akar pergi. Lagi besar dia, lagi akar dia pergi jauh. Akar ni boleh dikatakan usul.
pokok ni bila dia dah naik dah, biji ni hilang. Hancur, lebok hilang, tinggal batang pokok ya. Biji ni tak ada dah. Segala yang ada dalam biji ni telah dipindah, telah ditahkikkan ke dalam kenyataan pokok yang baru nak naik ni, pokok pelam ni, kecil ni. Segala yang ada dalam biji ni tadi yang kita proses ni telah ditahkikkan ke sini. Maka tertajalilah kenyataan pokok pelam. Ni yang kita tauhid, apa yang ada dalam ni telah ditakid, dan takid tu lengkap dalam ni, maka pokok pelam itu menyatakan, mentajalikan kenyataan sebuah pokok pelam. Okey, so dalam setitik air mani tu kita tak nampak. Kalau kita nak proses dalam setitik air mani tu, kita tak nampak ada hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basar, kalam seperti buah tadi, kita tak nampak. Alright. Okey, kita tak nampak bahawa adanya ni semua. So, begitulah juga jasad Adam tak kala dijadikan. Masih lembaga, masih terbujur. Okey, masih belum boleh berkata apa-apa lagi. Ada tubuh tak boleh bergerak. Ada otak tak boleh fikir, ada mata, ada mulut, apa semua, ada kudrat, ada iradat, ada samak, ada basar, ada kalam, apa semua ilmu ni dia tak boleh buat apa. Jadi ditahkikkan satu benda yang ada dalam, tak nampak buah tadi tu yang kita proses, biji tadi tu, tak nampak kenyataan pokok, daun ni, apa semua yang disebut tadi, maka yang dalam dia tu tajali, ni tahkik ke dalam pohon ni. Maka satu lagi sifat maknayah telah dimasukkan, kutiupkan separuh. Disebab itulah diperintah Adam sujud ke Adam ni. Disebab itulah diperintahkan untuk sujud ke Adam ni. Tapi Iblis tak sujud, bukan sebab jasad. Iblis hanya memahati jasad. Tapi Iblis tak kenal apa yang ada dalam rahsia, apa yang masuk. So, bila dia bangun itu, baru dia mentajalikan kenyataan apa yang menghidupkan dia, apa yang menggerakkan dia, membuat dia berfikir, berkata-kata. Dia telah mentajalikan sifat-sifat Allah Ta'ala yang nyata. Begitulah juga tertajalinya pokok ni, maka dia mentajalikan segalanya, daun, ranting, apa semua yang tak ada, yang tak nampak, dia mentajalikan. Begitulah juga dengan tunas, dengan benih. Dan yang dikatakan dalam ni ada beribu, dia jadi buah. Bila jadi buah, beribu-ribu buah, dalam ribu buah tu pula akan jatuh jadi pula buah pokok lain, beribu-ribu lagi pula. Begitulah. Kalau dah sampai pokok yang ketujuh, kita nak usul bagaimana asal pokok yang pertama, biji yang pertama ada tak ada. Maka kita tengok pada tubuh pokok yang tujuh tadi tu. Apa yang ada kat sini, maka adalah pada pokok yang pertama tadi. Begitulah juga dengan Adam. Nak tengok apa yang ada kat Adam, tengok apa yang ada kat kita. Nak tengok kenyataan yang tadi, yang pokok-pokok ni tadi, yang pokok yang ketujuh tadi, kalau kita nak tengok pokok yang ketujuh ni macam mana pokok yang kedua, ketiga, keempat, lima, yang satu asal dia ni. Maksud dia kata kalau turun-temurun lah kita nak tahu kan, tak mana yang tadi kita cakap pasal asalnya satu kan, tauhid ni. So ini kita kena kembali kepada pokok ni. Nak melihat pokok yang tak ada dah ni, biji yang tak ada dah ni, kita kena melihat pokok yang tujuh ni. Contoh dia macam lilin dalam buku apa? Macam lilin dalam buku Lam Alif Hamzah Ya Tuhan Maha Kaya. Start buku tu start buku tu ada dia teringat, selepas 5-6 kospat dia teringat waktu pengajian usul dalam rumah guru dia dengan kawan-kawan dia. Guru dia pas lilin pendek ni, pas lilin. Okey, dah 50 orang lilin, pegang lilin. Guru nyalakan lilin yang pertama. Lilin yang pertama ni cucuh kat lilin ni, pakat pasing-pasing aku nyala kat hang, yang aku punya tu nyala kat hang pula, hang punya pula nyala kat orang lain pula. Dah sampai 50 orang, terang satu bilik. Bila terang satu bilik,
Tak tahu lilin yang asal ni tinggal pendek. Tinggal sekerat tu. Tinggal pendek. Tak tahu tinggal mampu. Lilin ni mampu. Jadi kalau nak tengok lilin yang api lilin ni, cahaya ni, yang asal tak boleh dah. Tengoklah yang last ni, nombor 50 ni. Macam mana bentuk api tu, samalah bentuk api ni. Yang mana api ni, samalah api ni. So begitulah juga dengan nak tengok biji pokok ni dah tak ada dah. Tengok yang pada pokok yang ni pula. Kalau pelam. Walaupun berbeza pada pelam, ada dalam pelam banyak-banyak ni kita ambil satu. Okey, yang ni ke metod kecil sikit, berbeza dengan satu lagi pelam yang besar. Makna sifat dia ada bersalahan. Nama dia pula lain. Ini pelam putih pelam. Ini nama pelam masak. Okey, warna dia, sifat dia pun berlainan. Yang ni hijau, yang ni kuning. Rasa dia yang ni masam lebih, yang ni dah mula manis dah. Jadi bila nak cerita buah apa? Pelam adalah pelam. Alright? Pelam lah. Tapi sifat dia, asma dia, faal dia berlainan. Walaupun daripada satu pokok. Okey. Dari setitik air mani masuk dalam rahim ibu, kita tak nampak pun kat air mani tu 7 sifat makni, 7 sifat maknawiah. Sepertinya dalam buah biji pertama tadi terkandung. Tetapi bila terzahirnya, dilahirkan anak, ada zat, ada sifat, makna dia hidup. Lepas tu dia ada asma dia ada faal dia. Anak yang pertama bersalahanlah dengan anak yang pertama dulu, bersalahanlah dengan anak yang baru ni. So di sini kita nak usul yang semua ni akan dipaham dengan lebih lengkap keterangan lepas melalui bila memahami ilmu sifat 20. Dan kaedah ini juga bila kita faham, kita akan faham nafi isbat. Apa dia yang nak nafi, apa yang nak diisbat. Sebab kita dah tahu dah hakikat di dalam hakikat tu asalnya daripada apa. So saya tak pecah, tak berani pecah jauh lah. Sebab nak lagi 2 peringkat daripada ni lagi. Kalau nak, pergilah berguru. Dan guru akan bercerita secara berdepan, dan guru akan bercerita secara tertutup. Sebab nak proseskan biji pelam ni pula, yang tu tak boleh umum lah. Sebab kalau kita nak cerita bab tauhid, inilah tauhid yang akan menyatukan kembali semua. Setelah terpecah kepada berbagai-bagai tarikat, berbagai-bagai konsep dan idea, law and system. So kita nak balik kepada tauhid yang macam mana tadi lepas sebut, yang mana Muhammad bawa dan nabi-nabi sebelumnya pun bawa. So itulah tauhid yang bertajuk mengenal diri, mengenal Allah. So kalau kita tak ada pahaman yang macam ni, kita hanya ikut-ikut saja. Kita tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. This is the knowledge gonna bring you to yourself. Yang paling penting dalam hidup adalah bila kita mengenal diri kita, baru kita boleh mengenal Allah. Selagi kita tak mengenal diri kita, there's no way kita akan mengenal Allah. Kita akan bimbang dengan orang yang ramai. Seperti surah 6 ayat 116. So hari ni kita nak cerita bab macam ni lah. Basically, ada pengakuan, I was worried about what everyone else was thinking, and I forgot about what I was thinking. Benda macam ni lah. Kita duk fikir apa orang duk fikir kat kita, sampai kita lupa apa yang kita seharusnya fikir. Solat aku macam mana, betul ke tak betul, tauhid aku macam mana, dekat mana, dekat nama semata-mata ke, dan pengajian aku melepasi tahkid atau tajalli ke. Semua kita kena proses daripada diri kita sendiri dengan tidak melihat orang lain. Sebab setiap manusia dia ada beauty dia. Dia ada, sebab Tuhan dah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Faham tak? Jadi
pada yang tak faham tujuan ni, dia akan tam lah. Tapi yang faham, dia akan tahu ini hanya untuk mengenal diri and stay just as who you are. Because why? Esok bila kita meninggal pun, orang tak kat kubur, tak ada ustaz teman masuk dalam kubur. So kita sendiri. So hari ni kita nak cari jawapan. Everyone have the answer. Segala yang ada di 7 petala langit, 7 petala bumi ini adalah jawapan yang sangat terang. Everything has beauty, but not everyone see it. Yang tu yang sedih lah. Dalam pengajian ilmu makrifah ni, macam dapat sebut tadi ya, surah Al-An'am ayat 124, dan mereka di dalam keadaan buta, dihimpunkan di dalam keadaan buta, katanya dalam surah yang sama juga ayat 123, itu terserah ke Allah Ta'ala. Surah Al-An'am ayat 123 pun sama. Jadi bila kita nak sembang jauh-jauh dalam hal ni pun, nak mensyariatkan la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, itulah yang dalam surah Al-Insan ayat, surah Al-Insan surah apa? Surah 76 ayat 30. Dia bagi jelas semua, dia atok semua. Itu kita sembang ni bukan nak hukum orang, bukan nak kata puak ni tak betul, puak ni betul, puak ni leceh, puak ni tak. Sebabnya dalam surah At-Taubah ayat ke-51 pun dia ada sebut, dia atok semualah. Ayat tu lebih kurang macam tu lah. Okey. Kita mengaji bab ni, orang duk nampak macam kita berada di jalan yang tak betul. Orang akan nampak kita terkeluar dari landasan yang betul. But that's a SOP of it. Sebab sometimes you lost your way. They look like that lah. Macam you lost your way. Macam aku lah, orang nak kata macam-macam. But in order to find myself, so saya tak akan nampak seperti yang ramai. I'm not trying to be different. To me, I just try to be myself. Or I'm just being myself. So ini yang membuat orang ramai protes. Orang ramai tak puas hati dengan huraian saya, dengan apa yang cuba saya terangkan. The thing is, the single most powerful thing I can be is be myself. My own self, my own me. So, bila orang menerkap dengan dari sudut mereka punya standards of knowledge, or apa yang pernah mereka study di luar negeri, tentang ilmu sejarah, tentang cerita salah silah sejarah-sejarah, dan cerita apa sahabat Nabi bercerita, dan bercerita tentang perangai orang ni, kait dengan surah dan ayat ni, perangai orang ni, cerita Nabi lagu ni, okey, cerita hadis lagu ni. It got nothing to do dengan ilmu mengenal Allah. Sebab ilmu mengenal Allah tak boleh disamakan dengan segala sesuatu, tak boleh dicontohi dengan mana-mana pun juga insan manusia. Sebab kamu mengenal diri kamu sendiri. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. Lepas kan hukum dari luar saja, lepas takkan masuk dalam ni. Right? Kadang-kadang aku nak tergelak naknya melihat perangai ustaz-ustaz Wahabi ni, ustaz-ustaz muda ni. Serekap jarang mereka kira nak hentam aku. But I would like to tell them, I'm having fun, I'm being myself, I'm doing what I love, and
And that's all what matters. Hampa nak kata apa, hampa kata, kalau hampa kata aku boleh menyesatkan orang, maka itu adalah satu syirik kafir lah, dalam kaedah menghukum orang. So, faham baik-baik apa yang kami cakap ni adalah ilmu nak mengenal Allah. Aku kupas sikit je ni, tak kupas banyak pun sebab permintaan ramai suruh aku bercakap. So aku bercakap jugalah. Tetapi macam dikata tadilah, surah surah 76 tadi, ayat 30, dia atok semua. Habis nak cakap apa? Okey. Assalamualaikum semua. Dan I just don't know what to say. I love you all. Assalamualaikum. Assalamualaikum.